Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah bersamaan 10 Oktober 2023. Marilah sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT mana memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat pada zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizwan bin Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan, mengurniakan ganjaran sebaik-baiknya untuk Tuan Imam kita dan sekalian kita yang mengimarahkan solat pada zuhur berjamaah sebentar tadi. Dan kuliah zuhur kita membicarakan isi kandungan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang kelima, Al-Hadith Al-Khamis An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummil Mukminin. Ummil Mukminin ni gelaran kepada isteri Nabi SAW. Isteri Nabi ni gelaran mereka Ummul Mukminin. Kalau ramai jadi Ummahatul Mukminin. Ummi Abdillah, bunda kepada Abdillah. Kemungkinan Abdillah ini adalah Abdullah ibnu Zubair, iaitu anak dia kepada Az-Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Yang ini anak saudara kepada Sayyidatuna
Aisyah radhiyallahu anha, kerana diketahui Siti Aisyah tidak ada zuriat, ya, tidak ada zuriat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak ada. Dan Sayyidatuna Aisyah tidak berkahwin lain selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami Sayyidatuna Aisyah itulah seorang, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu kepada Abdullah ni mak saudara kepada Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, dari dalam ilmu hadis ini menunjukkan, ya, suatu perkara apabila hadis ini, ya, mutawatir maknawi. Kita tahu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ianya adalah kebanyakannya hadis mutawatir dan sahih. Tetapi di sini kita dapat melihat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa ada perbezaan antara hadis Nabi SAW yang dari riwayat Imam Al-Bukhari dan dari riwayat Imam Muslim. Tapi ia tetap dikira hadis mutawatir kerana ianya mutawatir maknawi. Tak sama lafaz tapi sama makna. Ya. Kerana maknanya sama. Kalau riwayat Imam Bukhari, sesiapa yang melakukan ahdatha, yang mengadakan dalam agama kami perkara yang tidak asal darinya, maka ia tertolak. Itu lafaz dari Imam Bukhari, lafaz hadis dari riwayat Imam Bukhari. Dari Imam Muslim pula, sesiapa yang beramal satu amalan yang tiada asal usul agama kami, maka ianya tertolak. Jadi lafaz saja lain tapi maknanya sama. Imam Bukhari mengatakan siapa yang mengadu-adukan, ya. Dari buku Muslim, siapa yang beramal. Kalau kita gabung dua-dua, samalah dia. Yang memulakan pun ia, yang beramal pun ia, yang memulakan pun ia, yang mengikut pun ia. Itu dia. Sebab dalam hadis lain Nabi SAW ada bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengadakan satu kebaikan, siapa yang mensunnahkan satu kebaikan, bagi dia kebaikan itu, dan bagi orang yang mengikut pun dapat pahala yang sama sampai kiamat. Contoh, siapa yang mula-mula mengadakan baca Yasin malam Jumaat beramai-ramai, siapa yang mulakan dulu? Zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, zaman tabi'in tak ada, zaman salafus soleh pun tak ada. Tapi zaman ulama-ulama kemudian baru ada. Jadi dimulakan bincang, ya. Malam Jumaat ni malam yang paling baik, apa kita nak buat? Baca Yasin.
Setuju tak? Setuju semua. Dimulakan. Lepas tu orang ikutlah sampai hari ni. Jadi dalam hadis kelima ini, Nabi bersabda, siapa yang mengadakan, memulakan dalam agama kami, fi amrina, dalam urusan agama kami, hadza ma laisa minhu, apa-apa yang tidak ada daripadanya. Ini benda tu tak ada dalam agama. Baca Yasin ada dalam agama tak? Apa tak ada pula? Dia baca Quran. Memang Allah Ta'ala pun suruh baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ta'ala suruh kita baca Quran. Kan? Ulama' pilih apa surah yang sesuai baca malam Jumaat. Yasin. Kerana ada kelebihan-kelebihan dia. Hati Al-Quran, qalbul Quran. Yasin ni bacaannya tak berpanjang, 83 ayat, bacanya hanya 15 minit kan. Itu baca surah Yasin kan. Tanpa menafikan adanya saranan Nabi tentang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, malam atau hari Jumaat. Jadi ulama' menyusun baca Yasin malam Jumaat, baca Kahfi pagi Jumaat. Selesai dah benda tu. Tapi yang tertolak ni, fahuwa raddun ni, benda yang tak ada dalam agama. Selawat ada dalam agama, ada. Allah Ta'ala suruh sallu alaihi wasallimu taslima, Allah Ta'ala suruh kita selawat. Tapi Allah Ta'ala tak sebutkan waktu-waktunya. Maknanya benda tu mutlak lah, bila-bila boleh selawat. Dalam solat pun ada selawat yang menjadi rukun sembahyang. Dalam tahiyat akhir selawat Ibrahimiyah tu rukun. Tak baca habis, tak sah sembahyang kita kan. Jadi bila umum tak disebut waktu yang tertentu, maka bila-bila pun boleh. Kan. Kita berharap untuk perayaan Maulid ada dalil dia. Dalil bergerak tu, bukan dalil Maulid tu. Nabi SAW masuk membuka kota Mekah, baginda berharap masuk ke kota Mekah bersama para sahabat. Itu dalil bolehnya berharap. Cuma di Perak kita tak buat perarakan Maulid Rasul secara resmi, tak ada. Tapi tak dihalang siapa-siapa. Kita pun nak buat boleh. Dipahamkan ada IPD dalam kontijen Perak yang mengadakan perarakan Maulid Rasul, peringkat IPD. Dia bergerak dalam komplek perumahan dia, bergerak pusing, buat spanduk. Ada negeri malah di peringkat kebangsaan pun diadakan perarakan. Dalil tu ada. Bukan tak ada dalil, dia dalil bergerak, bukan dalil Maulid tu, dalil bergerak tu. Dalil Maulid lain. Maulid Rasul ada dalil-dalil. Dalil harus disambut Maulid Rasul tu ada. Ia bukan perkara yang fahuwa raddun yang disebut dalam hadis, tak. Kan, tak ada. Yang dikatakan fahuwa raddun tu benda tak ada dalam agama. Dalam agama langsung tak ada.
Apa dia? Baca Quran terbalik. Tu tak ada agama. Tu bid'ah. Ada orang mengubat dukun-dukun, dia baca Quran dalam mentera jampi dia baca Quran tu terbalik. Ada. Itu adalah fahuwa raddun, perkara yang tertolak dalam agama. Allah Ta'ala susun Allah tu dah cantik, susun dia ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dia pergi sosang terbalik dalam jampi mentera dia. Dia dukun buat macam tu, bomo buat macam tu. Dia sosang baliknya ayat Al-Quran. Itu fahuwa raddun. Sedangkan Nabi Quran kata warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu secara tertil, ikut tertib dia. Ayat mana dulu, ayat mana kemudian. Dah lah songsang balik ayat, songsang balik kalimah dalam ayat pun ada. Ni pihak SB tahu lah mana yang buat pemantauan ajaran sesat. Dia ada zikir-zikir pengamal ajaran sesat pun daripada Quran tu pun disongsang-songsang. Ini fahuwa raddun, tertolak. Siapa yang mula, siapa yang mengikut, sama je. Bila kita gabungkan dua hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, dapat kita satu kesimpulan. Apa dia tuan-tuan, perempuan? Siapa yang mula dan yang beramal, yang mula dan siapa yang beramal dengan perkara yang tak ada dalam agama Islam ni, maka amalan itu tertolak. Kena faham. Itulah dia bid'ah yang Nabi sebut iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu dia. Nabi kata benda yang baru. Jaga-jaga kamu tentang perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Fa kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap sesat itu masuk neraka. Tepat di dalam neraka. Itu betul. Kita pergi tembak benda lain. Bab baca Yasin malam Jumaat, bab selawat dalam solat tarawih, bab perarakan Maulid Rasul. Maulid Rasul pun ada. Tak ada ni bid'ah. Ada satu orang diketahui, mungkin kerana dia melihat kepentingan menyambut Maulid Rasulullah SAW, maka pendirian dia berubah. Dulu dia pun sama, tak setuju diadakan Maulid Rasul. Sekarang dekat Facebook dia taruh selamat menyambut Maulid Rasul. Sebab dia mungkin hati dia terbuka melihat Maulid Rasul itu satu benda yang sangat baik disambut untuk menyemarakkan rasa cinta kasih kepada Nabi SAW. Kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Tapi dia kata dalam Facebook dia, kita sepatutnya memperbanyakkan berkongsi tentang kisah-kisah perjuangan Nabi SAW. Betul lah kata dia tu, tak salah. Mungkin sambutan-sambutan yang biasa diadakan tu kurang menyentuh benda-benda tersebut. Tapi nak mengatakan tak ada tu tak betul. Memang ada. Kalau dulu di kampung-kampung baca Maulid Barzanji tu sampai 3-4 hari baru habis. Baca Maulid Barzanji tu daripada Abtadiul Imlaq sampailah habis, sampai baca doa. Kan? Allahumma ya bastal yadaini bil atiyah. Berhari-hari baru habis. Tu baru baca Barzanji berlagu, belum baca lagi dia punya makna. Sekarang ada buku yang ada Maulid Barzanji dan makna dia sekali. Sebab nak tahu apa yang Syekh Ja'far Barzanji tulis dalam kitab Majmu'ah Maulid Syarafil Anam. Apa dia tulis dalam tu? Cerita tentang
kisah Nabi SAW. Ya, kan? Jadi tak masuk dalam fahuwa raddun, dia tak masuk. Yang masuk macam tadi, menyongsang balikkan bacaan Al-Quran. Antaranya dalam perubatan alternatif. Ayat Quran ditulis, kemudian diikat sebagai tangkal, tu fahuwa raddun tu. Tak ada, Nabi tak ada buat. Banyak benda yang sepatutnya disebut sebagai fahuwa raddun, benda yang tertolak dalam agama. Banyak kan? Ayat Quran buat ayat pengasih, ayat pembenci. Itu bukan tujuan Quran diturunkan, tapi dijadikan ayat pengasih, ayat pembenci. Itu fahuwa raddun, itu bid'ah. Tapi penyembuh tu ya, sebab Quran sendiri mengakui, Allah Ta'ala menyebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan dalam Quran itu penyembuh, ayat-ayat penyembuh. Tu memang dia. Tapi pengasih, pembenci tak adakah? Kalau ada tu maknanya dia buat perkara yang sesat lagi menyesatkan. Soalnya ustaz, dia buat tu jadi ustaz. Perempuan tu suka kat dia, baca Quran tu dia tiup kat gambar perempuan tu suka, syok kat dia, telefon, WhatsApp nak kahwin. Saya nak kahwin dengan abang, saya nak kahwin dengan abang, saya tak tahan dah. Dia berlaku. Ada berlaku. Ada orang bagi kongsikan ayat pengasih, dia pun baca. Ambil gambar perempuan tu, dia bacanya ayat tu, dia tiup kat gambar perempuan tu. Besok lusa perempuan tu dah gila kat dia. Nak kahwin. Itu terjadi dengan izin Allah, tetapi itu bukan alasan. Perbuatan itu perbuatan yang bukan bid'ah. Itu bid'ah tu. Itu bid'ah tu. Jadi ustaz, dia sanggup jadi nombor 2 saya. Iya ustaz, saya, orang bagi saya amalan ni, suruh baca ayat ni, tiup, baca-baca tu tiup kat gambar perempuan tu. Jadi dia WhatsApp saya nak kahwin dengan saya, sanggup jadi nombor 2. Kahwin dia betul pun tak apa. Itu dengan izin Allah jadi benda tu. Tapi tidak bermakna perbuatan itu perbuatan yang dibenarkan dalam agama. Tak bermakna ia bukan perbuatan, ia bukan perbuatan, bukan bid'ah. Bid'ah tu kan, ayat pembenci contoh kan. Macam mana aku nak bagi dia benci kat aku ni? Asyik ngeling-ngeling kat aku kat pejabat ni, aku nak kerja pun tak boleh. Contoh, dapat gambar dia, baca je. Besok perempuan tu minta tukar, jumpa KCK minta tukar keluar dia pejabat. Saya tak nak lah duduk pejabat ni, menyampah dia. Saya tengok muka seseorang macam muka biawak, contoh. Kan? Kita latih kita pun cakap, wah berkesan juga ayat ni buat ayat berbenci, contoh. Tapi sebenarnya ia bukan jaminan perbuatan kita itu perbuatan yang dibenarkan dalam agama. Ia termasuk dalam fahuwa raddun tadi. Perbuatan itu tertolak, ia adalah bid'ah. Sebab Quran bukan itu tujuan dia. Quran tu tujuan dia antaranya syifa, penyembuh. Tu penyembuh lain. Penyembuh itu betul kan, ada ayat dia kan. Jadi kalau kita baca tu kan, anak kita menangis tu reda.
tarisan ni. Tu ada kan. So kena belajarlah. Bisik-bisik sikit dengan ustaz ni, ustaz buat sikit satu program perubatan Islam di surau. Kata kita pilih siapa-siapa, tapi syarat tak boleh sebarang orang lah. Pilih orang-orang tertentu nak jadi perawat Darussyifa. Jadi kalau di pejabat kita ada kawan kita yang tiba-tiba nampak mata putih je, apa hal ni, tak payah nak cari orang jauh, orang kita pun ada boleh mengubat. Benda yang basic-basic itu boleh ya. Sebab itu tujuan ayat Quran diturunkan antaranya syifa. Itu dia. Jadi itulah sedikit banyak apa yang kita nak sampaikan dalam pengajaran dalam hadis yang kelima. InsyaAllah pada kuliah kita lain kita sambung dengan hadis yang keenam, InsyaAllah ya. Izin Allah SWT. Yang baik dari Allah SWT, yang kau yang kita semua. Allah SWT berkata, kalau kuliah zatafak azim li walakum, bila dia taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.